Assalamualaikum, nama saya Nusyairah binti Jamali and saya daripada kelas Terapetik 3A. Okey, saya akan baca surah, baca hafazan daripada 4 surah, dan saya akan terjemahkan ayat dia, asbabun nuzul dan pengajaran ayat. Okey, surah yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus solata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Okay, next adalah asbabun nuzul. Pada zaman dulu ada ahli kitab. Ahli kitab ni cakap kepada kaum kerabat mereka yang Islam, hendaklah kalian berpegang teguh kepada agama Muhammad kerana agama yang diajarkannya adalah benar. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Okey, seterusnya adalah terjemahan ayat. Allah memerintah kepada ahli kitab untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Mengeluarkan zakat dapat menyelesaikan masalah cinta kepada harta benda. Kita telah mengambil harta dari Allah dan kita kenalah memberikannya kepada orang lain kerana ada bahagian orang lain dalam harta kita. Selain itu, ayat ini mengajak ahli kitab untuk bersama-sama mendirikan solat dengan orang Islam lain. Dalam ibadat mereka pun sebenarnya ada mendirikan solat juga. Cuma sebab dah banyak perubahan dari agama asal, maka ramai dari mereka yang dah tak solat lagi. Okey, pengajaran ayat yang boleh saya dapat daripada potongan ayat ini adalah perintah solat bertujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Manakala perintah zakat pula untuk membentukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Okey, kemudian seorang Muslim harus beribadah sesuai dengan ajarannya, tak seperti kaum dahulu yang solat tak ada rukuk. Okey, surah yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tughsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minnan nisa'i mathna fa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Okey, seterusnya adalah sebab nuzul. Okey, orang Arab Jahiliah ni dia tak reti nak hargai perempuan tau. Mereka ni jadikan perempuan tu sebagai perempuan simpanan je. Ada satu hari ni ada seorang perempuan yatim ni, dia diasuh oleh seorang lelaki yang bukan daripada parents dia lah. Lelaki ni dia nak jadikan perempuan ni sebagai isteri dia sebab dia nak harta perempuan tu je. Lelaki ni tak layan isteri dia dengan baik, sebab dia tahu takkan ada seorang pun yang akan membela nasib perempuan yatim tu. Maka turunlah ayat yang melarang umat Islam berkahwin dengan anak-anak yatim kecuali dapat berlaku adil. Okay, next adalah terjemahan ayat. Apabila nak kahwin dengan anak yatim, jangan abaikan hak mereka sebagai isteri. Kena kasih mahar dan hak-hak lain. Kena kasih semua tu walaupun wali sebenar mereka dah tak ada. Jangan kita ambil kesempatan ke atas mereka. Oleh itu, kalau rasa tak dapat menjaga hak mereka, maka elakkan dari berkahwin dengan anak yatim. Selain itu, kalau tak dapat berlaku adil, kalau kahwin dengan anak perempuan yatim, maka janganlah kahwini mereka. Kahwinlah dari mana-mana perempuan yang sesuai yang bukan daripada anak yatim. Okey, pengajaran ayat adalah Allah nak mengajar lelaki supaya dapat berlaku adil. Sebab tu jangan berkahwin lebih. Sebab kalau kahwin lebih, ada kemungkinan besar dapat menzalimi isteri. Sebab apabila dah terlalu ramai isteri, mesti tak dapat memberi keadilan kepada semua isteri sebab terlalu ramai. Okey, surah yang ketiga adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Sadaqallahul azim. Seterusnya adalah asbabun nuzul. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang dah biasa melakukan curang dalam menakal ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas sikap negatif tu, maka Allah turunkan 3 ayat ini. Okay, next adalah terjemahan ayat. Terjemahan ayat bagi ayat yang pertama adalah teguran kepada golongan peniaga. Mereka tak jujur dalam perniagaan mereka. Mereka beri kurang dari sepatutnya kepada pelanggan mereka. Contoh, kalau beras yang dijual, mungkin beberapa gram je yang dikurangkan. Ataupun kalau dia kata dia bagi servis 4 jam, dia bagi 3 jam setengah aja. Dan sebab sikit je bezanya, mungkin orang tak perasan pun kan. Okey,
Okey, terjemahan ayat yang kedua adalah orang-orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Contohnya, kalau beli barang, sentiasa nak minta benda tambahan sampai mereka memaksa penjual itu beri benda-benda ekstra. Terjemahan ayat bagi ayat yang ketiga adalah apabila mereka beri timbangan kepada pelanggan mereka, mereka kurangkan tapi sikit je. Mereka memang tak kurangkan banyak kerana tak mahu pelanggan perasan. Seterusnya adalah pengajaran ayat. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Okey, surah yang keempat adalah surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahiyatan wa sa'an sabila. Sadaqallahul azim. Seterusnya adalah asbabun nuzul. Pada suatu ketika dahulu, ramai pemuda yang mendatangi Rasulullah hanya untuk meminta izin berzina. Rasulullah melarang sekerasnya. Lalu Allah turunkan ayat ini tentang larangan berzina. Okay, next adalah terjemahan ayat. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kita kena tahu yang zina bukanlah apabila sudah mengadakan seks sahaja. Ada banyak lagi jenis zina seperti zina hati, zina mulut, tangan, kaki dan sebagainya. Pengajaran ayat adalah sebenarnya ada banyak jenis zina dan semua ni kena jaga kerana kalau salah satu terjadi boleh membawa kepada zina seksual. Terutama sekali zina mata kerana ia membawa ke tempat yang bahaya. Seperti orang selalu kata, dari mata turun ke hati. Jadi kita kena jaga semua perkara itu. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.